Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini cikgu akan terangkan tentang subtopik 9.1 iaitu pengenalan kepada garis lurus. Standard pembelajaran ialah membuat perkaitan antara persamaan y sama dengan mx tambah c dengan kecerunan dan pintasan y dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Apakah persamaan bagi suatu garis lurus? Okey, semasa kamu di tingkatan 2, kamu telah belajar bagaimana cara untuk melukis graf bagi suatu fungsi linear dan juga fungsi bukan linear yang mana masa tingkatan 2 hari tu kamu ada belajar tentang membina jadual kan. Kita buat jadual nilai bagi suatu fungsi, kemudian kita lukis graf yang terbentuk tersebut di atas kertas graf. Okay, itu adalah masa kamu belajar di tingkatan 2 hari itulah. Jadi setiap graf yang dilukis itu, okay, bentuk yang terhasil itu berdasarkan kepada fungsi ataupun persamaan yang tertentu. Okay, contohnya kalau rajah 1. Okay, kenapa rajah 1 ni garis yang terhasilnya adalah garis lurus. Okay, rajah 2, okay, graf yang terhasil adalah bentuk melengkung. Okay, rajah 3 dan juga rajah 4. Okay, keempat-empat rajah ini ianya mempunyai bentuk yang berbeza. Kenapa bentuknya yang berbeza? Kerana persamaan dia juga adalah berbeza. Okay, jadi fokus untuk tajuk bab 9 ini adalah kita nak fokus kepada persamaan bagi suatu garis lurus. Iaitu dalam gambar rajah yang pertama ni kita akan belajar bagaimana persamaan yang menghasilkan graf yang berbentuk garis lurus. Baik, ini adalah persamaan bagi garis lurus iaitu y sama dengan mx tambah dengan c, yang mana nilai m ini mewakili kecerunan dan nilai c ini mewakili pintasan y. Jika kamu lihat kepada gambar rajah graf yang ada ni, graf ini fungsinya ataupun persamaannya adalah y sama dengan 2x tambah dengan 4. Y sama dengan 2x tambah dengan 4. Baik. Mengikut persamaan garis lurus, fungsi bagi persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah dengan c. Ini adalah persamaan garis lurus. Dan fungsi bagi graf ini adalah y sama dengan 2x tambah dengan 4. Y sama dengan 2x tambah dengan 4. Baik, daripada fungsi tersebut, kita boleh tahu yang mana nilai 2 ini mewakili kecerunan dan nilai 4 ini mewakili pintasan y. Dia mewakili pintasan y. Kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, kepada graf tersebut. Yang dikatakan sebagai kecerunan adalah bentuk graf tersebut. Kalau kita tengok kepada graf tersebut, graf ini dia mencerun ke atas kan, dia mencerun ke atas. Graf ini dia naik ke atas secara bergaris lurus. Ini yang dikatakan sebagai kecerunan dia. Kecerunan ini adalah kecerunan positif. Kecerunan positif, graf dia akan cerun, dia akan naik ke atas. Manakala pintasan y dia adalah 4. Mana pintasan y dia? Pintasan y ni adalah titik persilangan di antara garis lurus dan juga paksi y. So yang tegak ini adalah paksi y. Jadi graf ini dia bersilang pada titik 4. Jadi pintasan y dia adalah bersamaan dengan 4.
Ini adalah hubungan antara nilai M dengan bentuk graf bagi garis lurus. Okey, ingat bila sebut M, M ini merujuk kepada kecerunan. Okey. Bagi gambar darjah yang pertama ni, jika nilai M lebih besar daripada kosong, maka graf garis lurus yang terhasil adalah berbentuk positif, iaitu kecerunannya garis lurus ini dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Manakala jika nilai M itu kurang daripada kosong, maka kecerunannya adalah negatif, so dia akan mencerun ke bawah. Dia akan, graf ni dia akan turun ke bawah daripada kiri ke kanan. Jadi kata kunci ataupun perkara yang awak perlu tahu, awak perlu ingat adalah jika M ini lebih besar daripada kosong ataupun kecerunannya adalah positif, kecerunannya adalah positif, maka grafnya dia akan naik ke atas. Manakala jika nilai M kurang daripada kosong ataupun kecerunan dia adalah negatif, kecerunan negatif, maka grafnya dia akan mencerun ke bawah. Apa contohnya untuk kecerunan positif ni? Contohnya Y sama dengan 5X tambah 10. So kita tengok nilai M dia adalah 5 kan? M5 nilainya adalah positif. Maka graf ni dia akan naik ke atas. Contoh yang kedua, kalau kecerunan negatif. Contohnya Y sama dengan negatif 5X tambah dengan 10. So negatif 5 adalah nilai M dia. M dia adalah nilai negatif, maka kecerunannya dia akan mencerun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Kita pergi kepada contoh soalan. Tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus tersebut. Tentukan kecerunan. Kecerunan simbol dia adalah nilai M. Manakala pintasan Y dia merujuk kepada nilai C, iaitu Y sama dengan MX tambah dengan C. Baik, jadi soalan yang pertama, soalan A, dia nak Y sama dengan 2X tambah 9. So Y sama dengan 2X tambah 9, bentuk dia sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita boleh terus keluarkan nilai dia. So kecerunan dia, kecerunan ataupun nilai M kita sama dengan 2. Ini kan? Sama dengan 2. Manakala pintasan Y ataupun nilai C kita sama dengan 9. Simple je soalan A. Baik, soalan B. Soalan B, 3Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 12. Jadi kalau awak tengok pada bentuk ni, 3Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 12. Dia tak sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita perlu alihkan ataupun kita perlu singkirkan 3Y ini supaya ianya menjadi Y sahaja kan. So kalau kita nak buang 3 ni, maksudnya 3Y ini kita kena bahagi dengan 3 dahulu. So 3Y kita akan bahagi dengan 3. Oleh kerana di sebelah kiri ni bahagi dengan 3, maka di sebelah kanan itu pun semua kita akan bahagi dengan 3. Negatif 2 kita akan bahagi dengan 3, 12 pun kita akan bahagi dengan 3. Jadi 3Y bahagi dengan 3, so yang tinggal adalah Y kan. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah dengan 12 bahagi 3, awak akan dapat 4. Jadi persamaan ini dia dah sama dengan Y sama dengan MX tambah C. So barulah kita boleh keluarkan kecerunan dan juga pintasan Y. So mana kecerunan? Negatif 2 per 3. Mana pintasan Y? 4. So nilai M kita sama dengan negatif 2 per 3. Nilai C kita, pintasan Y kita adalah 4.
4. Okey. Ya, Jadi bila diberi persamaan, kita mesti tukar dahulu persamaan supaya ianya menjadi bentuk y sama dengan mx tambah dengan c. Okey, contoh soalan yang seterusnya, soalan C. Okey, 5y soalan C. Soalan C, 5y sama dengan 10x tambah dengan 20. Okey, bentuk persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah dengan c kan. So kita kena tukar dahulu supaya ianya menjadi y sahaja. Sedangkan soalan C ni dianya adalah 5y. Jadi macam mana kita nak buat? Kita perlu buangkan nilai 5 ni kan. So 5y. Jadi kita nak singkirkan 5 ni, maknanya kita kena bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 dia akan jadi 1. Okay, jadi oleh kerana di sebelah kiri bahagi dengan 5, so kanan ni pun kita bahagi dengan 5. Okay, 20 pun kita bahagi dengan 5. So 5y bahagi 5. Okay, 5 bahagi 5 dah jadi 1. So tinggal y sama dengan 10 bahagi 5, 2x tambah dengan 20 bahagi 5, 4. Okay, so kita dah dapat bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi soalan dia nak kecerunan dan juga pintasan y. So kecerunan kita adalah 2, pintasan y kita adalah 4. So nilai m kita sama dengan 2, nilai c kita sama dengan 4. Okey. Baik, contoh soalan yang seterusnya, soalan D. Okey, negatif 4y sama dengan negatif 2x tambah dengan 5. Okey, kita nak jadikan y sama dengan mx tambah c kan. So, negatif 4y ni kita boleh bahagikan dengan negatif 4. Okey, sebelah kiri bahagi dengan 4, sebelah kanan pun kita akan bahagi dengan 4. Negatif 2 bahagi dengan 4. Okey, 5 juga bahagi dengan negatif 4. Okey, jadi negatif 4y bahagi dengan negatif 4, kita akan dapat y. Okay. Okay, sama dengan negatif 2x bahagi dengan negatif 4. Negatif dia akan jadi positif. So 2/4 adalah 1/2x. Okay, tambah dengan 5 bahagi dengan negatif 4. Tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak dia akan jadi tolak kan. So tolak 5/4. So, kita dah dapat bentuk y sama dengan mx tambah c. So, mana kecerunan dia? Kecerunannya adalah 1/2. Manakala pintasan dia adalah negatif 5/4. So, nilai m kita kecerunan 1/2. Nilai c kita sama dengan negatif 5/4. Okey, selesai. Baik. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Nyatakan nilai H bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, kita tengok dahulu soalan A. Okey, soalan A, dia nak kita cari berapakah nilai H ini. So berapakah nilai H? H ini adalah garis lurus yang bersilang dengan titiknya adalah 6 kan. Okey, jadi nilai H ini sebenarnya adalah 6. Okey. Nilai H sama dengan 6. Baik, kenapa nilai H sama dengan 6? Okey, kerana nilai H ini adalah garis yang bersilang dengan paksi Y iaitu 6. Okey. Dan dalam masa yang sama, garis Y sama dengan H ni ataupun garis Y sama dengan 6 ni, jarak dia adalah sentiasa sama 6 unit daripada paksi X. Ini adalah paksi X. Garis ini dia sentiasa 6 unit daripada paksi X ini.
So nilai H ini juga adalah 6. Y sama dengan 6. Okey. Baik, soalan B. Okey, apakah nilai X sama dengan H? Okey, kita nak cari nilai H. Okey, H sama dengan, okey, kalau kita tengok kepada garis lurus H ini dia bersilang dengan X sama dengan 4. So, nilai H kita adalah 4. Okey, X sama dengan H. So, X sama dengan 4. Baik, kenapa X sama dengan 4? Kerana nilai X sama dengan 4 ini, dia sentiasa berjarak 4 unit daripada paksi Y. Okay? So, nilai X ini sama dengan 4. Okay? Boleh? Okay, seterusnya. Persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C juga boleh ditulis dalam bentuk AX tambah dengan BY sama dengan C dan juga X per A tambah dengan Y per B sama dengan 1. Yang mana nilai A tak sama dengan kosong dan nilai B juga adalah bukan kosong. Okey, jadi baik, contoh soalan. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan juga Y sama dengan MX tambah C. Okey, contoh yang pertama. Okey, soalannya adalah 2X tambah dengan 3Y sama dengan 12. Okey, kita nak tukar dahulu kepada bentuk X per A tambah dengan Y per B sama dengan 1. Okey, kita nak tukar kepada bentuk ini. Baik, soalan kita adalah 2X tambah dengan 3Y sama dengan 12. Kan? Okey, ini adalah soalan kita. Jadi, kalau awak tengok kepada soalan ni, okay, kita nak tukar ni, okay, bentuknya supaya ianya menjadi sama dengan 1. Okay. Soalan kita adalah 2X tambah 3Y sama dengan 12. So, kita mula dulu daripada belakang ni. 12 ini, bagaimana kita nak tukar ianya menjadi 1? So, kita kena bahagikan 12 ini kan. Jadi, 12 bahagi berapa dengan 1? So, kita akan bahagikan dengan nombor sendiri. Okey, jadi 2X tambah dengan 3Y sama dengan 12. Okey, 12 kita nak jadikan 1. So, kita akan bahagikan dengan 12. Okey, oleh kerana di sebelah kanan bahagi dengan 12, so semua yang ada di sebelah kiri pun sama, kita kena bahagi dengan 12. Okey, so kita boleh kecilkan ni. 2 bahagi dengan 12. Okey, X per dengan 6. 2 bahagi 12. 12 bagi 2, 6. Tambah dengan, okey, 3Y bahagi dengan 12. So, Y per dengan 12 bahagi 3, 4 sama dengan 1. So, kita dah dapat bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, boleh? Baik, itu yang pertama. Okey, dia nak 2 kan? Satu lagi dia nak bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kita nak jadikannya Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita nak jadikan bentuk ni. Jadi, soalan kita adalah 2X tambah 3Y sama dengan 12. Okey, so kita nak jadikannya adalah Y. Jadi, 2X ini kita akan pindahkannya ke sebelah kanan. Okey, so yang tinggal di sebelah kiri adalah 3Y. Sama dengan, okey, 2X kita bawa ke kanan. 2X adalah positif. Bawa ke kanan dia akan jadi negatif. So, negatif 2X. Okey, sebelah kanan kita dah ada 12 kan? Tambah dengan 12. Okey, belum dapat lagi bentuk Y. Kita nak Y sama dengan MX tambah C. So, sekarang ni kita dapat 3Y. Jadi, okay, seperti yang tadi tu, okay, 3Y ni kita akan singkirkan 3 ni. So, kita akan bahagi dengan 3 kan? 3 bahagi 3 dia akan jadi 1. Baru tinggal Y di depan saja. So, kiri bahagi dengan 3,
Sebelah kanan pun kita akan bahagi dengan 3. 12 pun kita akan bahagi dengan 3. So 3y bahagi dengan 3, yang tinggal adalah y sama dengan 2 negatif 2x per 3. So kita tak boleh kecilkan dia kan. Jadi 2x per 3 tambah dengan 12 bahagi dengan 3, awak akan dapat 4. So ini adalah jawapan dia. Okey. Baik, contoh yang seterusnya Okey, soalan B. Okey, yang sama juga. Dia nak bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. Okey, satu lagi dia nak bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, kita buat dulu yang pertama Kita nak jadikannya bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. Okey, soalan kita adalah 3x tolak 5y sama dengan 15. So 15 ini kita nak jadikannya 1. So kita kena bahagi dengan 15 kan. 15 bahagi 15 kita akan dapat 1. So sebelah kanan kita bahagi dengan 15. Okey, jadi sebelah kiri pun semua kita akan bahagi dengan 15. Okey, 3 bahagi dengan 15, negatif 5 bahagi dengan 15. Okey, so 3 bahagi dengan 15, awak akan dapat Okey. Okey, kita akan dapat x per dengan x per dengan 5 tolak dengan 5y bahagi dengan 15. So y per 3 sama dengan 1. Okey. So ini adalah jawapan dia. Okey. Jawapan yang kita nak cari. Okey, bentuknya x per a tambah y per b sama dengan 1 kan. Okey. Yang kedua. Okey, kita nak bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, soalan kita adalah 3x tolak 5y sama dengan 15. So kita nak kekalkan negatif 5 ni. Jadi 3x ini kita perlu bawa ke sebelah kanan. Okey. Jadi yang tinggal adalah negatif 5y sama dengan 3x positif bawa ke kanan dia akan jadi negatif. So negatif 3x tambah dengan 15. So 15 ni dia tak berubah dia masih berada di sebelah kanan, positif. So kita akan tambah 15. Okey, kita nak y sahaja. So dia ada negatif 5. Jadi kita akan bahagi dengan negatif 5. Okey, kiri bahagi dengan negatif 5, sebelah kanan pun kita akan bahagikan semua dengan negatif 5. Okey, jadi negatif 5y bahagi dengan negatif 5, so kita akan dapat y sahaja. Okey, negatif 3x bahagi negatif 5. Negatif-negatif, dia akan jadi positif. So, 3 per 5 tak boleh kecilkan kan? So, kita akan dapat 3 per 5x. Okey, tambah dengan 15 bahagi dengan negatif 5. Tambah, tolak. Dia akan jadi tolak. 15 bahagi 5, awak akan dapat 3. So, ini adalah jawapan dia. Y sama dengan 3 per 5 x tolak dengan 3. Okey. Baik. Contoh yang seterusnya. Buku teks muka surat 232. Okey. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk A x tambah B y sama dengan C dan juga y sama dengan mx tambah c. So, kita nak tukar kepada bentuk ni pula. Ax tambah by sama dengan c. Okay, kita nak jadikan bentuk Ax tambah by sama dengan c. Okay, jadi soalan kita adalah x per 6 tambah dengan y per 3 sama dengan 1 kan? Okey, jadi bagaimana kita nak selesaikan dia? Okey, jadi kita nak buang, kita nak singkirkan pecahan ini. Okey, x per 6 dan juga y per 3. Okey, bagaimana kita nak tukarkan kita nak samakan penyebut di bawah ni 6 dan 3.
So kita boleh darab dengan 2 kan. 6, 3 ni kita boleh 3 darab dengan 2. 3 darab 2 dia akan jadi 6 kan. So kalau 3 darab 2, bawah darab 2, atas pun dia akan darab dengan 2. Okey, jadi kita selesaikan dahulu yang ini Dia akan jadi X tambah dengan Y darab 2, 2Y. Okey, oleh kerana bawah kita dah samakan, so dia akan jadi 6 sama dengan 1. Okey, X tambah 2Y per 6 sama dengan 1. So kita tak nak 6 ni. So kita akan pindahkan 6 ini ke sebelah kanan. Okey, oleh kerana ini adalah operasi bahagi, kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi operasi darab kan. Okey, ni awak dah biasa sebenarnya dengan benda ni. So dia akan jadi X tambah 2Y sama dengan 1 darab dengan 6 tadi. 1 darab dengan 6 dia akan jadi 6 kan. So X tambah 2Y sama dengan 6. So ini adalah jawapan dia Okey, kita dah dapat bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey, A, B, C ni adalah pemboleh ubah dia Okey. Baik, yang kedua, dia nak bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kita nak yang kedua adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kalau kita nak tukar, soalan kita adalah X per 6 tambah dengan Y per 3 sama dengan 1. Jadi kita nak Y kan. Jadi X tambah 6 ni, X per 6 ni kita akan bawa ke sebelah kanan. So yang tinggal di sebelah kiri adalah Y per 3 sama dengan X per 6 positif, bawa ke kiri dia akan jadi negatif. So negatif X per 6 tambah dengan 1. So kita dah dapat bentuk ni Y per 3. Kita tak nak Y per 3, kita nak Y sahaja kan. So 3 itu kita mesti bawa ke sebelah kanan ni. 3 ni kita kena bawa pula ke sebelah kanan. 3 ini kedudukannya adalah bahagi. So kalau kita bawa ke kanan, dia akan jadi darab. Semua nombor yang berada di sebelah kanan ini kita akan darab dengan 3. Jadi Y sama dengan negatif X per 6. Kita akan darab dengan 3. Tambah dengan 1, kita akan darab juga dengan 3. So jawapan awak adalah Y sama dengan negatif X per 6 darab dengan 3. Kita akan dapat negatif X per 2 tambah dengan 1 darab 3, awak akan dapat 3. So ini adalah jawapan dia Kita dah dapat bentuk Y sama dengan MX tambah dengan C. Berapa nilai M kita? M kita ni adalah 1 per 2 kan. Negatif X per 2 adalah negatif 1 per 2. Nilai C kita adalah 3. Baik, contoh yang seterusnya. Sama juga. Kita nak tukar kepada AX tambah BY sama dengan C dan juga Y sama dengan MX tambah C. So, kita buat dulu yang pertama. AX tambah BY sama dengan C. Kita nak tukar pada bentuk ni. Soalan kita adalah negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. So, kita mesti tukarkan pecahan ini kan. Dia nak bentuk AX tambah BY. Jadi, oleh kerana operasinya adalah tambah, jadi penyebut dia yang bawah ni kita mesti samakan dia. 2 dan 4 kita boleh samakan. 2 darab 2 kita akan dapat 4. So, bawah darab 2, atas pun kita akan darab dengan 2 kan. Jadi, kita akan tulis negatif X darab 2, 2X, negatif 2X, tambah dengan Y, bahagi dengan, bawahnya kita dah samakannya dengan 4, sama dengan 1. Bahagi 4. Kita tak nak bahagi ni. So, kita bawa ke sebelah kanan.
dia akan jadi darab kan. Bahagi bawa kanan jadi darab. Darab kalau kita bawa ke kiri dia akan jadi bahagi. Okey, jadi negatif 2x tambah dengan y sama dengan, so 1 ni kita akan darab dengan 4. Okey, negatif 2x tambah dengan y sama dengan 1 darab 4, 4. Okey, so ini adalah jawapan dia kan. Jawapan yang kita nak ax tambah by sama dengan c. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua soalan ni dia nak bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, soalan kita adalah negatif x per 2 tambah y per 4 sama dengan 1. Okey, jadi kita akan pindahkan dahulu negatif x per 2 ni kita akan bawa ke sebelah kanan. Okey, ini adalah negatif. So, bawa ke sini dia akan jadi tambah kan. Jadi, yang tinggal adalah okey, y per 4 sama dengan, okey, negatif tadi dia akan jadi positif. So, x per 2 tambah dengan 1. Okey, 1 dia tak berubah sebab dia dah berada di sebelah kanan. X per 2 sebelah kiri tadi negatif, kita bawa kanan dia akan jadi positif. Okey, so y per 4 sama dengan x per 2 tambah dengan 1. Okey, kita nak y sahaja kan. So, negatif 4 ni kita akan bawa ke kanan pula. So, negatif 4 ni kita akan bawa ke kanan. Okey, y per 4 ini adalah, kedudukannya adalah bahagi. So, bawa kanan dia akan jadi darab. Okey, semua nombor yang berada di sebelah kanan itu kita akan darab dengan 4. Jadi, y sama dengan x per 2 darab dengan 4 tambah dengan 1 darab dengan 4. Jadi, y sama dengan, okey, 4 bahagi dengan 2, 2. So, 2x tambah dengan 1 darab 4, 4. So, kita dapat jawapannya adalah y sama dengan 2x tambah dengan 4. Okey, contoh yang seterusnya. Tukarkan persamaan garis lurus berikut kepada bentuk ax tambah by sama dengan c dan juga x per a tambah dengan y per b sama dengan 1. Okey, jadi kita buat dulu bentuk yang pertama. Dia nak ax tambah by sama dengan c. Okey, kita nak tukar kepada ax tambah by sama dengan c. Okey, baik. Soalan kita adalah y sama dengan negatif 2x tambah dengan 8. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah, sekarang ni yang berada di sebelah kanan, yang ni yang berada di sebelah kanan adalah nilai c. Ini adalah kanan dan yang satu lagi adalah di sebelah kiri kan. Di sebelah kanan hanya ada c, iaitu ada nombor sahaja, manakala di sebelah kiri kita ada x dan juga y. So, kita akan pindahkan x dan juga y ini berada ke sebelah kiri. So, negatif 2x ini kita akan bawa ke sebelah kiri lah. Jadi, baik. Yang berada di sebelah kanan kita sudah ada nilai y. Jadi y, baik. Negatif 2x. Negatif 2x ni dia berada di sebelah kanan. So, kalau kita bawa ke sebelah kiri, negatif, bawa ke kiri, dia akan jadi positif. So, kita akan tulis simbol tambah. So, y tambah dengan 2x sama dengan 8. Baik. Kita nak ax tambah by. So, x dulu baru y kan. Jadi, kita boleh terbalikkanlah y tambah 2x ni. So, kita boleh tulis 2x tambah dengan y sama dengan 8. So, kita dah dapat bentuk dia kan. Bentuk yang kita nak cari adalah yang ni ax tambah by sama dengan 8. So, sama bentuk dia kan. Ax tambah by sama dengan 8. Bukan sama dengan 8 ni. Tambah dengan by sama dengan c kan. Sama dengan c. Ini yang kita nak cari.
C. Okey, baik. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Okey, yang kedua kita nak tukar kepada X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, soalan kita adalah Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 8. Okey, jadi sama juga dengan tadi. Okey, kita ada dua bahagian, iaitu bahagian kanan dan juga bahagian kiri. So, kalau kita tengok dekat sini, di bahagian kiri kita ada X dan juga Y. So, kita akan pindahkan X dan Y itu ke sebelah kiri. Okey, jadi kalau tengok kepada contoh soalan yang tersebut, okey, jadi kita kena pindahkan negatif 2X ni. So, kita akan bawa ke sebelah kiri lah. Jadi, kita akan tulis Y, sama macam tadilah, tambah dengan 2X sama dengan 8. Okey, kita nak jadi X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, sebelah kanan ni kita nak jadikannya 1. So, sekarang ni, yang di sebelah kanan kita ni adalah 8. So, kalau 8 kita nak jadi 1, kita kena bahagi dengan 8. So, kita akan bahagi dengan 8. Okay, kalau sebelah kanan bahagi dengan 8, sebelah kiri pun kita akan bahagi dengan 8 juga. So, kita akan dapat Y per 8 tambah dengan, 2 per 8 kita boleh kecilkan kan? 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2, 4. So, X per 4 sama dengan 8 per 8. 8 per 8 sama dengan 1. Okay, so kita dah dapat bentuk dia. X per A tambah Y per B. Okay, sekarang ni Y ni kita berada di depan. So, kita terbalikkan dia je lah. Kita akan dapat, jawapan akhir kita, X per 4 tambah Y per 8 sama dengan 1. Okay. Itu jawapan dia. Contoh yang terakhir untuk video kali ini. Tukarkan persamaan garis lurus berikut kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan juga X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, so kita buat dulu yang pertama ni. Okay, kita nak tukarkan Y sama dengan 3X tambah 6 ni kepada AX tambah BY sama dengan C. AX tambah BY sama dengan C. Okay, soalan kita adalah Y sama dengan 3X tambah dengan 6. Okay, jadi sama seperti yang tadi. Okay, kita ada dua bahagian kan? Kita ada bahagian kanan dan juga bahagian kiri. C berada di bahagian kanan, manakala bahagian kiri kita ada X dan juga Y. Okay, jadi bagi soalan yang tersebut, Y sama dengan 3X tambah 6 ni, kita akan pindahkan 3X ni ke sebelah kiri. Kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, 3X ni adalah positif. Bawa ke kiri, dia akan jadi negatif. So, Y tolak dengan 3X sama dengan, yang tinggal di sebelah kanan adalah 6. Baik. Jadi, kita nak AX tambah BY sama dengan C. X dulu baru Y kan. So, kita susun semula lah. Y tolak 3X sama dengan 6 ni. So, kita susun seperti yang diminta. Jadi, X dulu. So, negatif 3X tambah dengan Y sama dengan 6. So, ini adalah jawapan dia. Ini Ini yang bentuk yang kita nak kan. AX tambah BY sama dengan C. Kita boleh buat perbandingan. A ni mewakili negatif 3. B adalah 1. Kat sini dia ada 1. Dan juga nilai C kita adalah 6. Itu yang pertama. Dan soalan yang kedua. Kita nak tukar kepada X per A tambah X per A tambah Y per B Y per B sama dengan 1. So, kita tengok di sebelah kiri kita ada X dan juga Y kan. Jadi, soalan kita Y sama dengan 3X tambah dengan
So, X ini kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Jadi, Y tolak 3X sama dengan 6. Okey. Baik. Kita nak X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, sebelah kanan kita adalah 1. Okay, sekarang ni jawapan kita adalah 6. So, kita akan bahagi dengan 6. 6 bahagi dengan 6 supaya dia jadi 1. So, di sebelah kiri pun kita akan bahagi juga dengan 6. Okay, semua kita akan bahagi dengan 6. Jadi, kita akan dapat Y per 6 tolak. Okay, negatif 3 per 6. Negatif 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So, X per dengan 2 sama dengan 6 bahagi 6. Kita dah jadi 1. Okay, jadi susun semula. X dulu baru Y. Okay, jadi jawapan akhir kita. Okay, jawapan akhir kita adalah negatif X per 2 tambah dengan Y per 6 sama dengan 1. So, ini adalah jawapan dia. Okay, kita dah tukar kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, jadi itu sahaja penerangan saya untuk video bagi subtopik 9.1 garis lurus. Okay, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum dan terima kasih.